بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan pembahasan berkenaan dengan kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Abu Abdullah, karangan Al-Imam Abu Fida Ismail bin Umar Ibn Kathir rahimahullah. Baik. Jadi kita sambung membahaskan apa yang diungkapkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah berkenaan dengan kisah Nabi Lut alaihi salam. Baik, apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah, beliau membawakan ayat di dalam Al-Quran, beberapa ayat sebagaimana kebiasaan beliau di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ini. Beliau akan mendatangkan dahulu ayat-ayat Al-Quran berkait dengan kisah Nabi yang ingin beliau bahaskan. Kemudian beliau akan ringkaskan ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan. Kemudian beliau akan masuk membahaskan satu persatu ayat dengan tafsirannya dan juga dengan penjelasan berkenaan dengan ayat tersebut. Baik. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, kata beliau, وقد ذكر الله لوطا وقومه في مواضع أخرى من القرآن تقدم ذكرها مع قوم نوح وعاد وثمود، والمقصود الآن إيراد ما كان من أمرهم وما أحل الله به مجموعا من الآيات والآثار وبالله المستعان. وذلك أن لوطا عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطي ما ذكر الله عنهم عن الفواحش فلم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به حتى ولا رجل واحد منهم، ولم يتركوا ما عنه نهوا بل استمروا على حالهم ولم يرعوا عن غيهم وضلالهم وهموا بإخراج رسولهم من بين ظهرانيهم، وما كان حاصل جوابهم عن خطابهم إذ كانوا لا يعقلون إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فجعلوا غاية المدح ذما يقتدي الإخراج وما حملهم على مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج. Jadi Nabi Lut alaihi salam berdakwah kepada mereka kepada tauhid, dakwah mengajak kaumnya kepada tauhid, ibadah kepada Allah semata-mata dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun, dan menegah mereka daripada perbuatan keji yang mereka lakukan. Tapi mereka tidak beriman dan mereka tidak menyahut seruan dan dakwah Nabi Lut alaihi salam, walaupun tidak ada seorang pun yang beriman. Bahkan mereka berterusan dalam keadaan mereka dan kesesatan mereka tersebut, dan mereka berkeinginan untuk menghalau Rasul mereka, menghalau Nabi Lut alaihi salam daripada tempat mereka. Sebab itu Allah Ta'ala sebut apa? Perkataan mereka itu, akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Baik.
Baik, wa ma kana hadha jawabuhum illa lamma nahahum 'ani at-tammati al-'uzma wal fahishati al-kubra allati lam yasbaqhum ilaiha ahadun min ahli dunya wa li hadha saru muslatan fiha wa ibratan liman 'alayha. Baik, jawapan kaum Lut ini kalau kita lihat ia adalah bentuk kemusnahan mereka. Bentuk kita kata apa? Apa yang mereka katakan adalah alamat kemusnahan mereka. Maknanya disebutkan oleh para ulama, perkataan kita, maknanya kebinasaan seseorang itu dilihat pada lisan mereka. Ini juga yang diungkapkan. Maknanya kita nak tahu orang tu celaka atau tak, maka lihat pada lisan dia. Apa yang dia cakap. Kalau dia cakap perkara yang boleh merosakkan imannya, yang boleh merosakkan agamanya, boleh merosakkan akhlaknya, maka itulah nasib ataupun perakhiran. Maknanya jawapan kaum Lut, dan mereka kata dekat Nabi Lut, mereka nak halau Nabi Lut dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Lut AS, dan mereka tuduh Nabi Lut AS orang yang menganggap dirinya suci, ataupun mereka nak mengejek lah. Innahum unasun yatatahharun, ni nada ejekan. Kata Lut dan kaum-kaum orang-orang beriman ni, mereka anggap mereka suci. Sebab itu mereka tak mahu mengiktiraf kebiasaan yang kita lakukan, yakni berupa maksiat dan juga pelanggaran, perkara yang keji. Baik. Sebab itu kata Imam Ibn Kathir, allati lam yasbaqhum ilaiha ahadun min ahli dunya. Yani apa yang mereka lakukan, apa yang mereka jawab, mereka katakan kepada Nabi Lut alaihissalam, iaitulah disebabkan oleh perbuatan keji, maksiat, al-fahishatul kubra, perbuatan yang keji yang paling besar yang mereka lakukan, allati lam yasbaqha aw lam yasbaqhum ilaiha ahadun min ahli dunya, yang tidak pernah didahului oleh mana-mana penduduk di muka bumi ini. Walihada saru muslatan fiha, sebab itulah mereka menjadi contoh dalam perkara tersebut. Wa ibratan liman 'alaiha, dan sebagai ibrah bagi penduduk dunia. Wa kanu ma'a dhalika yaqta'una at-tariq. Jadi ini yang mereka jenayah yang mereka lakukan. Antara jenayah yang mereka lakukan, mereka memotong jalan, maknanya memutuskan jalan-jalan manusia, menghalang manusia daripada jalan. Apa kita kata, merompak di jalanan, menghalang orang-orang untuk melalui jalan-jalan yang mereka sempitkan dan mereka tentukan. Wa yakhununa ar-rafiq, mereka mengkhianati teman, sahabat, ataupun mengkhianati orang-orang yang terdekat di kalangan mereka. Mengkhianati di sini juga bermaksud mengkhianati suami dan isteri juga saling mengkhianati. Wa yakhununa ar-rafiq wa ya'tuna fi nadihim wa huwa mujtama'ihim wa mahallu hadithihim wa samarihim al-munkara min al-aqwali wal af'ali ala ikhtilafi asnafihi. Mereka, antara jenayah mereka lagi ialah mereka mendatangi tempat-tempat perhimpunan mereka, perkumpulan mereka, kelab-kelab mereka, yakni tempat mereka berbincang, tempat mereka melepak, mereka
datangkan di tempat-tempat tersebut perbuatan kemungkaran. Maknanya mereka melakukan kemungkaran di tempat-tempat tersebut. Jadi kemungkaran yang berbentuk perkataan, perbuatan, ala ikhtilafi asnafihi, yang berbagai-pelbagai, yang berjenis-jenis. Maknanya banyak sangat kemungkaran. Hatta qila, sehingga dikatakan, innahum kanu yatadaratuna fi majalisihim wa la yastahyuna min mujalisihim. Nak bagi tahu punya teruknya mungkar yang mereka buat ni, nak kata punya banyak jenis kemungkaran yang mereka buat. Makna bila Imam Ibn Kathir kata kat sini ala ikhtilafi asnafihi, maknanya banyak sangat kemungkaran yang mereka buat dalam majlis-majlis mereka, dalam tempat-tempat perhimpunan mereka, tempat-tempat mereka melepak. Minum arak, itu sudah tentulah minum arak. Muzik, muzik masuk dalam asnaf. Sebab arak dengan muzik tak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan. Sebab arak dia adalah kita kata arak adalah khamr al-aql. Arak ialah penutup bagi akal. Arak dinamakan arak kerana dia memabukkan, yakni memabukkan dalam erti kata menghilangkan fungsi akal. Arak. Muzik khamrul nafs, ataupun arak bagi jiwa. Arak bagi jiwa. Kerana dia menghilangkan fungsi hati dan juga akal. Jadi kalau kita tengok balik, bila ulama sebut al-munkara minal af'al aw aqwali ala ikhtilafi asnafihi, kita tak perlu fikir panjang dah. Mesti ada benda ni. Arak dan muzik. Dan sudah tentulah ada satu lagi, dia kemuncak bagi kemungkaran ni, dia akan menghimpunkan 3 perkara. Arak, muzik dengan wanita. Arak, muzik, perempuan. Yang ni berlaku bukan pada zaman kita saja, sebab zaman kita faham, kita tahu kerana adanya tempat-tempat maksiat yang tersebar, diskonya, pusat kelab malam dan sebagainya, pub dan sebagainya, dia akan himpunkan 3 ni. Ada arak, ada muzik, ada wanita. Kalau tak ada salah satu, memang tak lengkap, tak complete, kita tak jadi. So kita bila Imam Ibn Kathir kata al-munkara min al-aqwal wa af'al ikhtilaf fi asnafihi, semua ada. Ya'tuna fi nadihim wa huwa mujtama'ihim hadith fi mahalli hadithihim wa sama'ihim al-munkara min al-aqwal wa af'al al-ikhtilaf fi asnafihi. Cuma kaum Lut ni lebih dahsyat. Mereka bukan datang mendatangi wanita, tapi mendatangi lelaki. Lelaki mendatangi lelaki. Ini lagi teruk . Itu yang kata lam yasbaqhum ilaiha ahadun minal alamin. Lam yasbaqhum ilaiha ahadun min ahli dunia. Tidak pernah dilakukan oleh mana-mana penduduk muka bumi sebelum mereka. Mereka lah yang first. Mereka lah yang first melakukan perkara tersebut. Baik. Sehingga dikatakan punya teruknya majlis-majlis mereka ni. Ni kita nak tengok gambaran yang dahsyat. Mereka akan saling yatadaratun. Yatadaratun ni maknanya berbalas-balas kentut. Jadi kita tak boleh nak bayang macam mana. Yatadaratun fi majalisihim wa la yastahyuna min mujalisihim. Mereka duduk tu, mereka akan maknanya dalam majlis tu mereka akan kentut sesama mereka. Kalau kita faham daripada siyak, yatadaratun maknanya saling, yatafa'alun, maknanya saling, macam mana kita cakap, kentut,
berbalas kentut macam tu. Maknanya bukan seorang saja. Dah, ialah kita tahu bahawasanya bila mereka dah berada dalam kemungkaran dan mereka buat perkara-perkara yang mungkar yang banyak, dan itu juga bila mereka buat mungkar tu secara jama'i, secara berkumpulan, jadi lama-lama rasa malu tu akan hilang. Jadi tak ada rasa malu lah. Tak ada rasa malu dan mereka buat perkara yang jelek, benda yang menjijikkan ini, dan mereka tak ada rasa malu. Wala yastahyuna min mujaladisihim. Sebab itu kalau kita tengok balik apa yang berlaku di sini, mereka akan kadang-kadang mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela di tempat-tempat nadi mereka itu, pesta ataupun tempat perhimpunan mereka itu, tanpa ada sesiapa yang dapat melarang. Tak maknanya mereka tak akan melarang lah. Kalau nak buat benda yang mungkar, buat saja. Dan mereka tidak akan mendengar nasihat daripada orang-orang yang memberikan nasihat. Sebab itu kata Imam Ibn Katsir, dalam keadaan ini, mereka ini adalah seperti al-an'am. Kan? Wa kanu fi dzalika wa ghairihi kal an'am bal adall sabila. Macam binatang lah. Tak ada rasa malu, kan? Tak ada, kita kata apa, tak ada kemanusiaan tu, tak ada. Jadi binatangan lah. And walam yuqli'u amma kanu alaihi fil hadir wala nadimu ala ma salafa min al-madi. Mereka tak pernah menyesal pun atas apa yang mereka buat. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memang mereka ni layaklah untuk diazab. Memang perbuatan mereka itu mengundang azab. Baik. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah. Baik. Kemudian Imam Ibn Katsir bawa ke ayat dalam surah Az-Zariyat ayat 31 hingga 34 yang menjelaskan tentang azab yang menimpa mereka. So yang ni kita akan bincangkan, kita akan lewatkan ni balik. Maknanya kita akan ulang balik. Maknanya, jadi bila kita nak ulang balik, kita tak sebut terus yang azab tu. So walaupun Imam Ibn Katsir disebutkan azab mereka itu pada awal perbahasan, sebab dia nak meraihkan siap ayat-ayat Al-Quran yang dibawa. Anda tak pasti anda tak boleh nak share kitab. Sebelum ni boleh, tapi yang ni anda kena setting dulu. Jadi bila anda kena setting dekat ni, dia tak keluar, nanti tengoklah macam mana. Baik. Kemudian Imam Ibn Katsir bawa ke ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 31 hingga 32. Yang Az-Zariyat ayat 31-34 tu cerita tentang malaikat yang datang. Malaikat yang datang yang lalu bertemu dengan Nabi Ibrahim dulu. Dan itu kita dah bincangkan sebelum ni. Tuyuf. Dhaifu Ibrahim. Dia malaikat yang menjadi tetamu Nabi Ibrahim. Itu apa yang disebutkan. Baik. Jadi Imam Ibn Katsir rahimahullah, dia dalam kisah kaum Lut ni memang dia cerita teruslah maknanya apa yang menimpa mereka. Kalau kita lihat maknanya tak dicerita mengikut siap penceritaan, tetapi dia cerita ikut siap ayat Quran yang dibawa. Antaranya apa yang dia datangkan iaitulah apa, berkenaan dengan ayat dalam surah Az-Zariyat itu, yakni nasib mereka lah. Maknanya bila
bila mereka telah apa panggil menentang dakwah Nabi Lut alaihi salam, dan kita dah bincangkan sebelum ni, ketika itu maknanya Nabi Ibrahim masih hidup lah. So kita peristiwa ni dia berlaku pada zaman Nabi Ibrahim juga. Maknanya Nabi Ibrahim sempat kita kata berhadapan ataupun sempat berhadapan dengan malaikat-malaikat yang diutuskan. Baik. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, Nabi Lut alaihi salam bila melihat kebejatan dan juga kejahatan kaumnya ini, maka Nabi Ibrahim doa kepada Allah SWT supaya memberikan pertolongan dan untuk memusnahkan dan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya ke atas kaum yang melakukan kerosakan. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala utuskan rasulnya, iaitu malaikat-malaikat yang agung, lalu mereka ini datang dalam rupa manusia dan melalui penempatan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mereka juga ada tugas yang sama, memberikan khabar gembira tentang kelahiran Nabi Ishaq, dan mereka memberitahukan kepada Nabi Ibrahim apa yang tugas yang mereka ditugaskan. Sebab itu bila Nabi Ibrahim tanya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Maknanya mereka diutuskan kepada kaum yang melakukan mujrim, ijram, melakukan jenayah, melakukan kerosakan, melakukan jenayah yang tak boleh diterima dan tidak pernah dilakukan oleh mana-mana manusia sebelum mereka. Mereka beritahu dekat Nabi Ibrahim. Sebab itu dalam surah Al-Ankabut ayat 31 hingga 32 Allah kata, walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Bila datang rasul-rasul kami kepada Ibrahim dengan membawa khabar gembira, so maknanya malaikat itu datang bertemu melalui dan singgah dekat Nabi Ibrahim untuk bagi khabar gembira. Tapi mereka ada tugas yang utama. Tugas utama mereka adalah untuk menghancurkan kaum Lut, penduduk negeri tersebut. Sebab itu mereka kata inna muhliku ahli hadhil qaryah, kami ditugaskan untuk memusnahkan penduduk negeri ini, yakni Sodom. Inna ahlaha kanu zalimin, kerana penduduknya itu, mereka itu orang yang melakukan kezaliman. Qala inna fiha luta. So Nabi Ibrahim berhujjah dengan malaikat. Nabi Ibrahim kata qala inna fiha luta, sesungguhnya di dalam negeri tersebut ada hamba Allah yang beriman kepadanya, rasulnya Lut. Maknanya anak saudaraku. Inna fiha lutan. Inna fiha lutan. Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Malaikat kata, kami lebih tahu siapa yang ada dalam tu. Kami dah tahulah. Maknanya tak payah bagi tahu pun kami dah tahu. Lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kami akan menyelamatkannya. Ya, ini perintah Allah. Dan ahlinya yakni ahli keluarganya dan orang beriman. Kecuali isterinya, illa imra'atah, kecuali isterinya. Kanat minal ghabirin, dia termasuk daripada orang yang akan dimusnahkan. Baik. Jadi itu dalam surah Al-Ankabut ayat 31-32. Dalam surah Hud ayat 74,
Nabi Ibrahim kan tengok takut kan. Mula-mula tu dia tengok dia tengok tetamu yang datang tu tak sentuh makanan kan. Tak sentuh makanan yang dihidangkan. Jadi Allah kata falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Ini cerita dah yang kita sebut tadi. Apabila dhahaba an Ibrahimu dhahaba an Ibrahima ar-raw'u, apabila ketakutan itu hilang daripada Ibrahim. Maksudnya kebimbangan dan ketakutan tu, perasaan takut dan juga bimbang, cemas hilang daripada Ibrahim sebab dia dah tengok malaikat tu tak sentuh. Jadi dia panik. Bila hilang rasa panik, rasa bimbang, rasa takut daripada Ibrahim, waja'athul bushra, datang kepadanya khabar gembira tentang kelahiran Ishaq kan. Yujadiluna fi qaumi Lut, jadi dia pun berdebatlah dengan kami. Dengan kami ni dengan malaikat-malaikat kami. So Allah Ta'ala kata berdebatlah dia, Ibrahim ni berdebatlah dengan malaikat-malaikat kami. Kalau dalam Bible ini antara antara salah faham yang besar dalam Old Testament, bila mereka menggambarkan Nabi Ibrahim berdebat dengan Tuhan. Ini sesat ni. Berdebat dengan Tuhan. Yujadiluna fi qaumi Lut, berdebat dengan Tuhan. Mana berdebat dengan Allah. Kalau lebih teruk lagi, mereka gambarkan yang turun tu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang mereka kata Yesus, mereka kata Nabi Isa kan. So maknanya Nabi Ibrahim berdebat dengan Nabi Isa pula. Tu teruk lah, lagi teruk lah maknanya. Yujadiluna maknanya berdebat dengan malaikat kami. Nabi Ibrahim berdebat dengan malaikat Tuhan, bukannya berdebat dengan Tuhan. Macam mana pula Tuhan turun dalam bentuk rupa manusia? Tu kita kata orang ahlul kitab dia tak faham. Sebahagian di kalangan mereka mentafsirkan dengan Tuhan tu. Jadi berkata Tuhan turun. Sebab dia pun tak boleh faham ni khitab ataupun kita kata dia pun tak boleh faham dhamir ni. Yujadiluna ni macam mereka kata Tuhan ada tiga lah. Trinity tu. Sebab Tuhan kata kami, nahnu. Itu syubhat mereka. Jadi kita jawab yujadiluna fi qaumi Lut, nahnu, inna nahnu. Bila Tuhan kata kami, bukan maksudnya Tuhan tu ada ramai. Kami maknanya tentera kami, malaikat kami. Apa masalah? Dia pun tak faham. Sebab tu kita tengok dalam filem-filem ataupun dalam drama ataupun filem-filem yang orang Kristian buat, dia tunjuk Tuhan, makna yang berdebat dengan Nabi Ibrahim tu Tuhan. Tuhan datang dalam rupa Yesus, dalam rupa Nabi Isa. Teruk. Pelik kita kata. Bukan Tuhan yang berdebat, bukan Ibrahim berdebat dengan Tuhan. Ibrahim berdebat dengan malaikat. Berdebat kat sini maksudnya apa kandungan perdebatan tu? Maknanya Nabi Ibrahim minta kepada malaikat supaya jangan musnahkan Lut. Jangan, maknanya kamu kena ingat dalam negeri tersebut, di Sodom, adanya seorang hamba Allah dan Rasulnya, Lut. Jadi macam mana kamu nak datang musnahkan satu negeri? Jadi aku risau apa yang kamu akan lakukan akan memudaratkan Lut. Itu kan. So bagi Nabi Ibrahim, bila datang azab, semua akan musnah. Sebab itu Nabi Ibrahim berdebat. Makna berdebat di sini dia nak tahu status Nabi Lut. Macam mana? Takkan kamu tak selamatkan? Nanti kita akan tengok dalam ayat yang lain kan. Baik, perincian dia. Wadzalika, kata Imam Ibn Kathir, wadzalika annahu kana yarju an yunibu wa yuslimu wa yuqli'u wa yurji'u, wa lihadha qala ta'ala inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa'a amru rabbika innahum atihim 'adzabun ghairu mardud. Baik, ada juga pendapat ulama yang mengatakan,
sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir di sini, Nabi Ibrahim berdebat dengan malaikat tentang kaum Lut, tentang Nabi Lut alaihi salam yang ada dalam negeri mereka, tempat mereka, kota tersebut. Kerana annahu kana yarju an yunibu wa yuslimu. Nabi Ibrahim mengharapkan mereka, kaum Lut itu, kembali kepada Allah dan menyerah diri, Islam. Wa yuqli'u wa yurji'u, dan mereka mencabut perbuatan mereka yang mereka dah lakukan, maksiat dan juga fahishah, perkara keji yang mereka dah lakukan, dan mereka kembali kepada Allah, bertaubat. So jadi harapan Nabi, maknanya Nabi Ibrahim AS, kalau ikut tafsiran ini, Nabi Ibrahim harapkan mereka itu bertaubat. Itu satu taujih. Sebab itu dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala dalam ayat 75, lepas pada cerita jidal, perdebatan Nabi Ibrahim dengan malaikat, inna Ibrahima lahalimun awahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang sangat santun. Lahalimun, penuh kesantunan, rahmat. Awahun munib, selalu kembali kepada Allah. Sebab tu dalam lepas ayat tu Allah kata, ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbik innahum atihim azabun ghairu mardud. Wahai Ibrahim, berpalinglah kamu daripada isu ini. Maknanya tak payah untuk campur lah. Sama ada nak azab atau tak ni urusan Allah. Innahu qad jaa amru rabbik, sesungguhnya telah datang perintah Tuhanmu. So malaikat kata, wahai Ibrahim, dah berhenti, stop. Dah, jangan bincang lah. Sebab dalam perdebatan tu banyaklah. Nabi Ibrahim kata mungkin mereka mereka akan bertaubat, mereka akan kembali, mereka akan jangan musnahkan lagi. So di sini menzahirkan rahmat Nabi Ibrahim. Rahmat Nabi Ibrahim terhadap kaum Lut. Tapi tengok rahmat Nabi Ibrahim tu tak kena kat sini. Kat sini maknanya sebab apa? Sebab ketetapan Tuhan telah mendahului. Sebab Allah Ta'ala tahu dah, mereka ni tak akan kembali, mereka ni tak akan bertaubat, bahkan mereka juga nak memudaratkan Nabi Lut. So kat sini kita tengok Nabi Ibrahim, maknanya Nabi Ibrahim tak nampak dengan pandangan yang lebih menyeluruh lah. Sebab dia Nabi Ibrahim hamba Allah, manusia. Sebab tu malaikat kata, a'rid an hadha ya Ibrahim, a'rid an hadha. Wahai Ibrahim, berpalinglah. Dah. So tak payah bincang lah. Tak payah nak minta apa supaya mereka ni, kononnya mereka ni akan kembali kepada Allah dan sebagainya. Tak ada. Itu kalau kita tengok dalam ayat, kita tengok dalam tafsir, dalam surah Hud kata Imam At-Tabari rahimahullah, ya Ibrahim a'rid an hadha wa dhalika qilahum lahu hina jadalahum fi qaumi Lut faqalu da' ankal jidal fi amrihim wal khusumati fi. Malaikat kata dekat Ibrahim, wahai Ibrahim, dah tak payah nak berdebat lah. Tak payah nak apa, tinggalkan perdebatanmu dalam urusan mereka. Fa innahu qad jaa amru rabbik, sesungguhnya telah datang urusan Tuhanmu. Maknanya telah ditetaplah apa, keputusan Tuhan untuk mengazab mereka. Tak ada siapa boleh ubah. Hang berdebat macam mana sekalipun, hang bagi alasan macam mana pun tak, mereka tetap akan diazab. Wa innahum atihim azabun ghairu mardud, dan mereka, sesungguhnya mereka itu akan datang kepada mereka azab yang tak boleh siapa pun menolaknya.
Ghair mardud maknanya ghairu madfu', tak ada siapa boleh tolak. Subhanallah. Sebab itulah kalau kita tengok balik apa dia dalam ayat tersebut, Ibnu Katsir rahimahullah kata a'rid an hadza wa takallam fi ghairihi. So bila malaikat kata kat Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, a'rid an hadza, maknanya berpalinglah kamu daripada cakap tentang isu yang dah Allah Taala dah putuskan mereka ni akan azab. Fa innahu qad hatama amruhum, sungguhnya keputusan ni dah pasti. Maknanya tak ada dah mahkamah rayuan ke apa, tak ada dah. Dia dah apa? Pasti, hatmiyah. Wa wajaba azabuhum wa tadmiruhum halakuhum, dan telah pastilah pemusnahan mereka, azab mereka dan kecelakaan mereka. Innahu qad jaa amru rabbik. Itu dalam surah Hud kan. Wa innahum atihim azabun ghairu mardud. Baik. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, wa dzakara Sa'id bin Jubair wa Suddi wa Qatadah wa Muhammad bin Ishaq anna Ibrahim alaihi salam ja'ala yaqul. Tafsiran yang datang daripada Sa'id Ibn Jubair, As-Suddi, Qatadah, ini Qatadah Ibn Di'amah As-Suddusi, Muhammad bin Ishaq, mereka kata anna Ibrahim alaihi salam ja'ala yaqul. So Nabi Ibrahim dalam perdebatan tu, Nabi Ibrahim cakap apa? Nabi Ibrahim kata atuhlikuna qaryatan fiha 300 mu'min. So Nabi Ibrahim cakap dekat malaikat. Maknanya ni yang perdebatan tu. Adakah engkau nak musnahkan satu kota, satu negeri yang ada di dalamnya 300 orang yang beriman? Jadi mengikut sangkaan Nabi Ibrahim, orang yang beriman dengan Nabi Lut ini ada lebih kurang 300 orang. So Nabi Ibrahim buat kiraan kasar. Tepat tak kiraan ni? Sebenarnya tak tepat. Sebab kalau kita tengok, sebab apa kita kata tak tepat? Sebab Nabi Ibrahim lepas tu minta kurang. Kalaulah kata tepat, sudah tentu Nabi Ibrahim tak kata lagi 200, lepas tu 40, 14. Kan? So Nabi Ibrahim mulakan dengan 300. Maksudnya anggaran Nabi Ibrahim anggarkan orang yang beriman dengan Nabi Lut alaihi salam lebih kurang 300 orang. Anggaran kasar. Sebenarnya sikit lagi. Tapi tak apa. Kat sini bukan kita nak bincang berapa orang yang beriman, tetapi kalau kita tengok riwayat-riwayat yang lain menyebutkan orang yang beriman ni sikit. Tetapi apa yang kiraan Nabi Ibrahim nak bagi tahu, Nabi Ibrahim mulakan punya Nabi Ibrahim ni nakkan keselamatan orang beriman. Nak jamin keselamatan orang beriman ni, Nabi Ibrahim kata dekat malaikat, atuhlikuna qaryatan fiha 300 mu'min. Adakah kamu, wahai malaikat, kamu nak musnahkan negeri yang ada, kota yang ada di dalamnya 300 orang beriman? Qalu la. Kata malaikat, la, tidak. Qala, kata Nabi Ibrahim lagi, fami'ata mu'min, kalau 200 orang beriman? Qalu la. Malaikat kata tak. Qala fa-arba'una mu'minan, Nabi Ibrahim kata 40 orang beriman, adakah kamu akan musnahkan juga kalau 40 orang beriman? Qalu la. Malaikat kata tak. Qala, kata Nabi Ibrahim, fa-arba'atu asyara mu'minan, 14 orang yang beriman? Qalu la. Kata malaikat tak. Qala Ibn Ishaq ila an qala afara'aytum in kana fiha mu'minun wahidun. Kata Ibn Ishaq, sampailah Nabi Ibrahim ni, dia cakap, dia ulang-ulang tu sampai dia cakap dekat malaikat, dia kata afara'aytum in kana fiha mu'minun wahidun. Apakah kamu tak lihat
kalau di dalam negeri tersebut ada seorang sahaja yang mukmin? Qalu la. Mereka kata tidak. Malaikat kata tak. Sebab itulah tafsiran inilah yang ditafsirkan oleh para ulama tadi. Qala inna fiha luta. Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Sebab itulah apa Nabi Ibrahim, last sekali Nabi Ibrahim kata, sesungguhnya di dalam negeri yang kamu nak musnahkan itu ada Lut. Seorang saja. Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Malaikat kata kami lagi tahu siapa yang beriman, siapa yang bersama dengan Lut. So kat sini maknanya nak bagi tahu dekat kita, Nabi Ibrahim tak tahu pun berapa bilangan mereka. Kan? Bukan bilangan mereka itu boleh dikira lah. Maknanya anggaran saja. Cuma last sekali Nabi Ibrahim kata, kalau Lut seorang-seorang saja yang beriman. Sebab apa kita kata Nabi Ibrahim tak tahu bilangan mereka? Kerana kerosakan yang berlaku di Sodom itu adalah sangat-sangat teruk. Maknanya tak sebab kita bila kita tengok dalam ayat-ayat lain dan kita tengok dalam riwayat-riwayat lain menyebutkan memang tidak diterimalah dakwah Nabi Lut tu, sebab sampai mereka berani untuk menghalau Nabi Lut. Dan disebutkan oleh sebahagian ulama yang beriman hanyalah anak-anak Nabi Lut, anak perempuan Nabi Lut, dan juga beberapa orang beriman. Dan lebih dahsyat lagi apabila isteri Nabi Lut mengkhianati perjuangan suaminya. Lebih dahsyat. Itu kita kata itu menunjukkan bilangan mereka tidak sampai pun 300 tu. Sebab tu akhir sekali Nabi Lut minta, maknanya last sekali Nabi Lut kata, afara'aitum in kana fiha mu'minun wahidun qala inna fiha lutan. Seorang saja. Dalam tu ada seorang saja, Lut, yang beriman. Adakah kamu nak musnah juga? Sebab itu kata malaikat, nahnu a'lamu biman fiha. Kami lebih tahu. Sebab kami utusan Tuhan. Dalam ini tugas kami. Tuhan dah tetapkan tugas ini dan kami tahu apa yang kami nak buat. Wahai Ibrahim, jangan masuk campur. Itulah maknanya malaikat kata kat Nabi Ibrahim, a'rid an hadha. Ya Ibrahim, a'rid an hadha. Ini bukan urusan kamu wahai Ibrahim. Berpalinglah kamu. Macam Nabi Muhammad SAW bila Allah Ta'ala kata dekat dia, laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Sebagaimana Allah Ta'ala turunkan ayat kepada Nabi Muhammad SAW berkait dengan nasib golongan kufar dan musyrikin Quraisy di Badar. Bukan urusan Nabi Muhammad. Allah kata laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusan engkau wahai Muhammad. Engkau tidak ada sedikit pun urusan dalam berkenaan dengan mereka. Nasib mereka, sama ada mereka nak bertaubat ke, mereka nak akan diazab ke, itu bukan urusan kamu. Macam ni juga pada Nabi Ibrahim. Malaikat ingatkan Nabi Ibrahim. A'rid ya Ibrahim, a'rid an hadha. Innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Wahai Ibrahim, dah cukup berpaling daripada hal ini. Ini bukan urusan kau, ini urusan Tuhan. So kat sini kita nak bagi tahu para nabi dan rasul mereka ada limit mereka. Mereka tak boleh campur urusan Tuhan. Mereka tak boleh masuk campur dalam urusan qadar, ketetapan sesuatu yang Allah Ta'ala dah tentukan. Nampak? So nabi-nabi dan rasul dia ada limit dia. Kan? Tapi orang-orang ulatu sufiah siap kata lagi macam-macam. Dia kata wali-wali boleh apa? Tolong lagi. Kan? Boleh tolong pula. Boleh. Kita kata boleh share pula. Rububiyah ni, urus takbir alam ni dengan Tuhan. Tu teruk. Dan Nabi-Nabi pun tak boleh masuk urusan yang Allah Ta'ala dah tentukan. Petah lagi wali-wali kan. Allah musta'an. Baik. Wa inda ahli kitab annahu qala ya rabbi atuhlikuhum wa fihim 50 rajulan salihah. Faqala Allah la uhlikuhum wa fihim 50 salihah. Thumma tanazala ila 10 faqala Allah la uhlikuhum wa fihi 10 salihun. Kalau dalam
di kalangan ahlul kitab, di sisi ahlul kitab, riwayat ahlul kitab disebutkan, wahai Tuhan, so Nabi Ibrahim sebut, wahai Tuhan, adakah engkau akan musnahkan negeri yang ada di dalamnya 50 orang lelaki yang soleh? Kata Allah, tidak. Sebab tu mereka riwayat ahlul kitab dia sebut Allah kan. Dari riwayat kita, Nabi Ibrahim berdialog dengan malaikat. Kan? Dialog dengan malaikat. Baik. Faqala Allah la uhlikuhum wa fihim 50 salihah. Ya Allah kata, aku tidak akan memusnahkan mereka dan dalam keadaan ada di kalangan mereka itu 50 orang saleh. Sampailah kepada 10 orang. Dan aku tidak akan memusnahkan mereka jika ada di kalangan mereka itu 10 orang saleh. Tapi ini tak apa, bukan maksud dia sedemikian kan. Bukan maksud dia Allah tak akan musnahkan kalau ada 10 orang soleh tu, maknanya kalau ada 10 orang soleh Allah takkan tak jadi nak azab. Tak. Bukan itu maksud dia. Maksudnya macam dalam ayat dalam surah Hud, ayat 75 dengan 76 tu. A'rid an hadza. Maknanya Nabi Ibrahim lah sekali dia tak boleh masuk campur urusan ni. Sama ada Allah nak musnahkan, Allah tak nak musnahkan ke, itu urusan Allah. Tapi ternyata malaikat kata dah ini dah ketetapan. Baik. Qala Allah Ta'ala walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadha yawmun 'asib. Baik. Kata ulama tafsir, bila malaikat ni datang dekat Nabi Ibrahim, malaikat yang datang kat Nabi Ibrahim ni siapa? Jibril, Mikail dan Israfil. Ini yang ditafsirkan oleh ulama tafsir. So mereka datang, mereka lalu di tempat Nabi Ibrahim yang berdekatan, dan mereka nak menuju ke Sodom. Malaikat Jibril, Mikail dan Israfil ni tiga malaikat ini yang merupakan ketua malaikat, ketua malaikat. Sebab tu dalam doa-doa Nabi SAW, tiga malaikat ini yang signifikan dalam doa-doa Nabi kita Muhammad SAW. Antaranya doa ketika istiftah, ketika bangkit malam, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Sebab apa tak sebut malaikat lain, Malik ke, apa dia nama-nama malaikat ni, tak kan, tapi disebut rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Lepas tu kata para ulama, kerana ini adalah ketua bagi malaikat, Jibril, Mikail dan Israfil, malaikat yang hebat lah kan, maknanya kedudukan malaikat yang tertinggi. Baik, jadi bila malaikat Jibril, Mikail dan Israfil ni, tiga malaikat ini datang dalam rupa syubban hisan. Mereka datang dalam rupa pemuda yang kacak, yang handsome. Ikhtibaran min Allah Ta'ala liqaumi Lut, sebagai bentuk ujian Allah Ta'ala ke atas kaum Lut. Wa iqamatan lil hujjati alaihim, dan sebagai penegakan hujjah ke atas mereka. Sebab itulah mereka ni datang, maknanya bertemu dengan Nabi Lut. Nabi Lut AS tak tahu mereka ni malaikat. Bila Nabi Lut tengok mereka ni terlampau cantik, kacak, jadi Nabi Lut terus istidaf, yakni terus ajak mereka supaya jadi tetamu dia. Sebab Nabi Lut kata, kalau kamu kamu bertemu dengan kaum Sodom ini, penduduk Sodom ini, habis. Kamu akan dijadikan mangsa. Dapat ke orang lain, habis. Jadi sebab itu Nabi Lut AS, bila anak dia bagi tahu kedatangan 3 orang lelaki yang kacak ini, Nabi Lut cepat-cepat ajak mereka untuk jadi tetamu dia. Wa zalika 'inda ghurubi Syam, dan ketika itu dah nak dekat maghrib dah. Nak dekat matahari nak tenggelam dah. Sebab itu kata ulama tafsir, fa khasya in lam yudhifhum yudayyifuhum ghairuh. Maka Nabi Lut takut. Jadi logiklah kan? Logiklah mereka sampai tu dah nak dekat maghrib dah, sebab mereka singgah kat Nabi Ibrahim dulu.
Jadi maksudnya kedatangan mereka dekat Sodom dah nak dekat maghrib. Sebab jadi orang pertama yang bertemu dengan mereka Nabi Lut. Sebab anak dia bagi tahu. Anak dia ternampak kedatangan mereka ni, dan Nabi Lut pergi segera. Sebab tu kata ulama tafsir, fa khashiya in lam yudhifhum yudhayifuhum ghairuh. So Nabi Lut takut kalau dia tak jadikan mereka bertiga ini tetamunya, maka orang lain yang akan ambil dulu. Orang lain akan menjadikan tetamu mereka, dan itu sudah tentulah akan membawa kepada kerosakan. Jadi Nabi Lut tak tahu tu malaikat. Maksudnya Nabi Lut dia seorang Nabi dan seorang hamba Allah yang bertindak dengan kita kata ilmu dan juga hikmah dan juga fitrah yang sejahtera. Sebab itu Nabi Lut melihat, maksudnya tiga orang lelaki yang kacak ini perlu diselamatkan. Perlu diselamatkan daripada kebejatan kaumnya. Sebab Nabi Lut dah tahu dah mereka ni, tiga orang ni kalau dapat dekat kaum dia, habis. So Nabi Lut tak nampak mereka ni malaikat. Kalau Nabi Lut nampak mereka ni malaikat, sudah tentu Nabi Lut biar lah. Biar lah. Tak ada siapa boleh sentuh mereka ni malaikat. Tapi Nabi Lut nampak mereka ni sebagai tiga orang pemuda lelaki yang kacak. Dia nak selamatkan. Wa hasabahum basharan minan nas. Sebab itu kata ulama, Nabi Lut menyangka mereka ni manusia biasalah. Sebab itulah Nabi Lut bila tiga orang lelaki ni, malaikat lah kan. Malaikat yang datang dalam rupa yang cantik ni, rupa yang kacak ni, si abihim wa dhaqa bihim zar'a wa qala hadha yawmun asib. Nabi Lut jadi sempit dada dia. Kan? Sebab tu kata Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Muhammad ibn Ishaq, syadidun bala'u. Bila kata ni bala, ujian ni. Dahlah apa? Nabi Lut dalam keadaan yang kita kata apa? Sedih, dan dalam keadaan yang kita kata risaukan keadaan kaumnya itu, dan apa nasib mereka, dan datang pula macam seakan-akan Nabi kata, inilah satu bala ujian yang berat padaku. Kerana datang tiga orang tetamu yang tak dikenali, yang mempunyai rupa paras yang cantik dan indah, yang akan menarik kita kata golongan yang telah lari fitrahnya, iaitulah kaum Sodom itu sendiri. وَذَلِكَ لَمَّا يَعْلَمُ مِنْ مُدَافَعَةِ اللَّيْلَةِ عَنْهُمْ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ بِهِمْ فِي غَيْرِهِمْ وَكَانُوا قَدْ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُضَيِّفَ أَحَدًا وَلَكِنْ رَأَى مَنْ لَا يُمْكِنُ الْمَحِيدَ عَنْهُ. Sebab itu kerana Nabi Lut rasa sempit, rasa susah, rasa teruk. Macam ni, maksudnya ni adalah ujian yang sangat dahsyat. Kerana khabar berkenaan tiga orang lelaki yang datang menjadi tetamunya ni pasti akan didengari atau pasti akan diketahui juga. So sebab tu Nabi Lut cepat-cepat jadikan mereka sebagai tetamu dia. Baik, wa dzakara Qatadah annahum waradu alaihi wa huwa fi ardin lahu ya'malu fihi fatadayyafu fastahya minhum wa intalaqa amamahum wa ja'ala yu'radu lahum bil kalam la'allahum yansarifun an hadhihi al qaryah wa yanzilu fi ghayriha wa qala lahum fima qala la haula ma a'lamu min wajhi al ard ahla balin akhwath min haula thumma masha qalilan thumma 'ada dari'ihim hatta yara arba'a marat wa kanu qad amaru alla yuhlikuhum hatta yajra 'alaihim bihim bidzalik. Disebutkan oleh Qatadah disebutkan kedatangan tiga orang malaikat dalam rupa yang cantik itu sebenarnya dah diketahui. Lalu sebahagian di kalangan orang ini, mereka nak kita kata mereka berebut-rebutlah untuk untuk menjadikan
tiga orang lelaki tersebut sebagai sebagai tetamu. Sebab itu Qatadah kata kat sini, malaikat yang datang ni, yang datang bertemu dengan Nabi Lut ni, datang dekat tempat Nabi Lut tengah buat kerja waktu tu. Jadi mereka memang menawarkan mereka nak yang ni kalau riwayat Qatadah ni maknanya tiga orang lelaki malaikat yang datang dalam rupa tiga orang lelaki yang handsome ni, mereka memang datang nak menjadi tetamu Nabi Lut. Tapi Nabi Lut rasa malu dan Nabi Lut nak halang mereka. Kan? Dan Nabi Lut seakan-akan macam bagi tahu dekat mereka, tak payahlah datang sini, tak payahlah nak dulu malam dekat sini, macam seakan-akan bagi satu harapan agar mereka meninggalkan negeri tersebut. Maknanya cari tempat lain lah, senang macam tu. Sebab tu Nabi Lut kata dalam riwayat Qatadah kata Nabi Lut kata wahai tetamu, maka aku tak tahu ada penduduk muka bumi yang paling jijik melainkan mereka ini, tempat aku ni. Kemudian dikatakan Nabi Lut dia berjalan dan dia kembali menghampiri tiga orang lelaki tadi. Dia ulang 4 kali. Dia sebut 4 kali. Dia kata aku tak tahu. Dia kata ya haula'i ma a'lamu ala wajhil ardi ahla baladin akhbatha min haula. Aku tak tahu, wahai tiga orang tetamu, aku tak tahu ada di atas muka bumi ni penduduk yang paling teruk, yang paling jijik melainkan mereka ini. Kemudian dia jalan sedikit, dia pergi dekat dia menghampiri tiga orang lelaki tadi. Karrarahu arba'a marrat, dia ulang 4 kali. Kan? Dia ulang 4 kali. So maknanya kata Qatadah, malaikat tersebut diperintahkan untuk tidak menghancurkan kaum Lut sehinggalah Nabi mereka memberikan kesaksian atas diri mereka. Maknanya Qatadah kata, maknanya malaikat takkan menzahirkan diri mereka sehinggalah Nabi Lut menyaksikan. Sehinggalah Nabi yang diutuskan di tempat mereka itu menyaksikan akan kejahatan dan kebejatan kaumnya. Ini alasan Qatadah. So maknanya kenapa malaikat Jibril, Mikail dan Israfil tak terus musnahkan, tetapi datang bertemu dengan Nabi Lut dalam keadaan Nabi Lut tak tahu mereka? Sebab nak terima penyaksian Nabi yang diutuskan, Rasul yang diutuskan kepada kaum itu sendiri. Itu kata Qatadah. Maknanya selagi para malaikat tak dapat penyaksian daripada Nabi Lut, maknanya macam recommendation lah, macam sebab mereka dah datang bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak tahu keadaan hakikat sebenar kan. Nabi Ibrahim minta alasan, berdebat. Sebab Nabi Ibrahim tak diutuskan kepada kaum Sodom. Sebab itu Nabi Ibrahim, malaikat kata, ya Ibrahim a'rid hadha. Dah, jangan masuk campur. Sebab bukan kaum dia. Bukan kaum dia. So ini menunjukkan Nabi Ibrahim tak diutuskan kepada kaum Lut, kaum Sodom. So kaum Sodom ni memang khusus Allah utuskan rasulnya Lut. Lut sebagai rasulnya. Jadi Lut yang paling bertanggungjawab. Sebab itu malaikat akan datang bertemu dengan Nabi Lut untuk mendapat penyaksian. Maknanya nak dengar daripada mulut Nabi Lut sendiri. Subhanallah. Nak dengar daripada mulut Nabi Lut sendiri. Ni hukum Allah. Adil. Wa tammat kalimatu rabbina sidqan wa adla. Sidqan ay sidqan fi khabarihi wa adlan fi hukmihi. Telah sempurnalah kalimat Tuhan. Sidqan wa adla. Benar dalam khabarnya, adil dalam hukumnya. So memang yang terbentuk keadilan. Maknanya Allah tak azab sesebuah tempat melainkan Allah dengar. Allah utuskan malaikat untuk dengar dulu apa penjelasan daripada Rasul yang diutuskan di tempat tersebut. Barulah
keputusan itu akan berlaku. Walaupun memang Allah Ta'ala dah tahu apa yang akan berlaku, Allah Ta'ala dah tetapkan keputusan tersebut sejak azali, di Lauh Mahfuz telah tertulis, tetapi kat sini Allah Ta'ala nak tunjukkan satu contoh urusan bagaimana malaikat sendiri perlu mendatangi Rasul yang diutuskan kepada negeri tersebut untuk tanya pendapat. Seakan-akan macam malaikat datang jumpa Nabi Lut ni, nak tanya, apa pendapat kamu? Tapi mereka tak bagi tahu mereka malaikat. Sebab satu ujian kepada Nabi Lut. So Allah Ta'ala nak uji Nabi Lut. Sebab tu Nabi Lut kata, habis. Bila Nabi Lut nampak 3 orang ni, 3 orang lelaki yang handsome, yang kacak ni, Nabi Lut kata habis. Hadza bala'un syadid. Ni kalau kaum aku tahu ni habis. Bala, ujian, ikhtibaran. Dan sudah tentu kita tahu bahawasanya para Nabi dan Rasul mereka adalah orang yang paling dahsyat ujian yang mengenai mereka. Apa yang mereka takutkan, itulah yang Allah Ta'ala akan uji. Apa yang mereka bimbangkan, itulah yang Allah akan uji. Sebagaimana Nabi Ibrahim diuji dengan ujian-ujian yang Allah Ta'ala katakan ibtila. Antaranya Allah perintahkan dia sembelih anak dia sendiri. So Nabi Lut kat sini, ujian Nabi Lut, 3 orang malaikat datang dalam rupa lelaki yang kacak, yang cantik. Dan ini Nabi Ibrahim kata, si abihim wa dhaqa bihim zar'a. So Allah Ta'ala kata, si abihim wa dhaqa bihim zar'a wa qala hadha yaumun asib. Ini hari yang sangat-sangat menyusahkan. Hari yang sangat-sangat menguji diriku, menguji imanku, menguji agamaku, menguji ketetapanku. Baik. وقال السدي خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قوم لوط فأتوها نصف النهار فلما بلغوا نهر الصدوم لقوا ابنة لوط تستقي من الماء لأهلها وكانت له ابنتان اسم الكبرى ريثا والصغرى زغرة فقالوا لها يا جارية هل من منزل فقال لهم مكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم ففرقت عليهم من قومها فأتت أباها فقال يا أبتاه أرادك فتيان على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم قد هي أحسن منهم لا يأخذهم قومك فيفضحوهم وكان قومه نهوه أن يضيف رجلا فجاء بهم فلم يعلم أحد إلا أهل البيت فخرجت امرأته فأخبرت قومها فقال إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط فجاءه قومه يهرعون إليه. So ini riwayat As-Suddi pula. Riwayat As-Suddi ni penting. Riwayat As-Suddi penting sebab kita nak tengok dia punya perincian kisah tu dengan lebih detail, lebih terperinci. Bila As-Suddi kata malaikat tersebut, mereka pergi, 3 malaikat yang datang dalam rupa manusia datang, singgah dekat Nabi Ibrahim. Kemudian maksudnya mereka singgah kat Nabi Ibrahim tu dalam tengah hari. Sampai maknanya selesai mereka dengan tugas bisyarah, memberi khabar gembira tentang kelahiran Nabi Ishaq kat Nabi Ibrahim dengan Sarah. Mereka lalu sampai ke di sungai, di negeri Sodom. Mereka sampai dekat sungai, dekat Sodom, dekat kota Sodom. Lalu mereka bertemu dengan anak-anak perempuan Nabi Lut yang ketika itu tengah mengambil air untuk ahli keluarganya. So dia sama macam apa? Kita akan masuk nanti kisah Nabi Musa kan. Maknanya wanita ketika itu memang makruf, antara tugas mereka adalah ambil air. So anak-anak, maknanya tugas mereka, tugas yang kita kata biasalah, maknanya normal lah ketika itu. Wanita ambil air untuk urusan rumah. Bukan kata lelaki kan, perempuan. So tak ada isu kita kata lelaki je kena buat, perempuan duduk
duduk saja kan. Tak. Masing-masing ada tugas masing-masing lah kan. Maknanya sudah tentulah tugas macam ni adalah sesuai untuk perempuan kan. Jadi ketika itu tak kira lah siapa yang ambil, tapi tugas tu dilakukan dengan sebaik mungkin kan. Jadi anak-anak Nabi Lut ni, anak-anak perempuan Nabi Lut ni ketika itu tengah ambil air untuk urusan keluarga lah, untuk masak, untuk minum kan, untuk makan. Jadi ketika itu anak perempuan Nabi Lut ni, Nabi Lut ada 2 orang anak perempuan, iaitulah yang pertama Raithah dan yang kecil tu bernama Zaghrata. Jadi malaikat bertanya kepada anak perempuan Nabi Lut, wahai Jariyah, wahai anak perempuan, hal min manzilin, ada tak kat sini tempat untuk kami singgah? Kan? Jadi apa jawab anak Nabi Lut? 2 orang anak perempuan Nabi Lut. Ya, ada tempat bagi kalian. Namun janganlah kalian masuk sebelum janganlah kamu masuk lagi sini, kamu tunggu dulu kat sini sebelum kami datang balik. Maknanya 2 orang anak perempuan Nabi Lut ni, mereka suruh 3 malaikat tadi untuk stay dulu, duduk kat situ dulu, jangan masuk lagi sebelum mereka tanya pendapat bapa mereka Nabi Lut. So dia tak mandai-mandai, dia tak kata jom, okey, jom. Maksudnya dia tetap nak rujuk bapa mereka. Jadi sebab apa? Sebab 2 orang anak perempuan Nabi Lut ni pun dah tahu dah tentang masalah yang akan berlaku kalau 3 orang lelaki yang kacak ini, keberadaan mereka dapat diketahui dan dicium oleh kaum Nabi Lut. Sebab itu mereka mendatangi ayah mereka dan berkata, wahai ayah, ada beberapa pemuda yang ingin bertemu denganmu di pintu masuk kota berdekatan dengan sungai. Kami belum pernah melihat wajah yang indah ataupun wajah yang lebih tampan berbanding mereka. Mereka ni sangat cantik, mereka ni sangat tampan, sangat kacak. Jangan engkau biarkan mereka itu, kaummu itu mengganggu mereka dan mempermalukan kamu dan melakukan perkara yang dapat memalukan kamu. Nampak semangat. So Nabi Lut AS dah didik anak perempuan dia bahawasanya perkara kemungkaran yang dilakukan oleh kaumnya itu adalah perkara yang perlu diingkari. Sebab itu kebencian 2 orang anak Nabi Lut ni ke atas kaumnya, perbuatan mereka memang dapat terzahirlah daripada perkataan mereka. So maksudnya anak perempuan Nabi Lut sendiri bagi tahu, jangan kamu biarkan mereka ni diapa-apakan oleh kaummu sendiri. Kan? Sebab itulah kalau kita tengok balik, kata As-Suddi, ketika itu memang Nabi Lut AS meletakkan satu peraturan. Nabi Lut memang letakkan peraturan bahawasanya Nabi Lut melarang untuk mana-mana orang untuk menerima tetamu. Kan? Sebab apa? Sebab Nabi Lut tahu perangai mereka. So mereka kalau mereka bukan kan mereka kan yaqta'ut tariq. Mereka suka merompak di jalanan. Mereka juga suka mencolek lelaki-lelaki yang kacak. Ini dalam sebahagian kalau buka dalam kitab tarikh dan juga kitab tafsir, so mereka juga akan mencolek lelaki-lelaki yang mereka nampak cantik ni, mereka akan maksud colek di sini, mereka akan ajak untuk duduk bermalam dengan mereka dan mereka akan melempiaskan nafsu mereka dengan lelaki tersebut. So Nabi Lut faham sangat. So ini menunjukkan Nabi Lut faham akan apa yang maksiat dan modus operandi maksiat yang dilakukan kaumnya. Sebab itu Nabi Lut maknanya menunjukkan kepada kita, para Nabi dan Rasul mereka tahu perincian kemungkaran tu, mereka tahu macam mana kemungkaran kaum yang mereka buat tu. Bukan bermaksud kita ni bila kita jadi kat sini faedah yang penting, bila kita jadi orang yang terlibat dalam dakwah dan sebagainya, kita tak tahu langsung maksiat. Bukan tu maksud dia. Kita kena tahu juga apa maksiat tu dia berlaku macam mana dia punya modus operandi dia, supaya kita dapat menghalang. Ini point dia. Ini faedah penting.
Bukan kata kita ni, bila kita ni dah belajar agama, kita akan terlibat dalam belajar kitab, kemudian kita akan terlibat dalam dakwah dan sebagainya, kita tak ambil tahu langsung. Orang cakap pasal maksiat ni, aku tak tahu. Macam kita anggap macam kalau tahu ni benda yang macam memalukan. Tak, kita bukan nak pergi join maksiat tu. Kita tahu supaya kita dapat elak. Kita tahu supaya kita dapat elak. Itu yang berlaku pada Nabi Lut. So Nabi Lut tahu. So mereka buat macam ni. Mereka akan colek lelaki. Mereka akan cari sebenda yang common. So supaya kita dapat tutup pintu. Sama juga macam dalam zaman kita sekarang. Kita orang yang beriman. Orang yang Islam. Kita tahu bahawasanya kerosakan yang banyak hari ini yang datang dalam pelbagai media, contohnya kita cakap dalam konteks, kita bagi contoh laman web pornografi contoh, ataupun laman web maksiat lah. Baik, adakah kita tak perlu tahu langsung sampai bila maksiat tu datang dalam rumah kita atau datang melibatkan ahli keluarga kita ataupun melibat orang yang terdekat dengan kita, kita tak tahu langsung. Ni bila tak tahu langsung ni yang bahaya. Bukan bermaksud kita kena pergi join, pergi buka laman web tu, kita pergi layan pula laman web tu. Bukan. Kita tahu apa laman web, nama-nama dia tu, nama-nama apa? Nama web pornografi ni nama apa? Nama-nama dia. Kita tahu dia punya pangkat nama ni. Ni nama-nama syaitan punya nama ni. Supaya kita tahu, kita alert. Maknanya kita alert, kita tahu ni okey, laman web nama-nama ini memang hak yang tak berguna lah ni, ni yang ada nama-nama ni. So paling kurang kita tahu istilah-istilah tu. Yang tahu dia ada porn, dia tulis PORN, porno, pornografi ni tahu, ni kita kena sekat. So kita pun ambil lah, kita pun letakkanlah kita punya laptop, kita install aplikasi-aplikasi yang boleh sekat, contoh. So anak kita nanti akan guna dan sebagainya, kita akan sekat benda tu. So itu maksud dia, kita tahu. Bukan maknanya kita tak tahu langsung. Tak tahu, kita hidup di dunia kita tak tahu langsung kerosakan. Contohnya sekarang bukan setakat pornografi, ada jenayah apa, pedofilia. So kita kena tahu juga apa orang panggil pemikiran orang yang ada pedofilia punya apa pemikiran ni. So mereka ni akan, modus operandi mereka akan cari di laman-laman sosial, media-media sosial ni, mereka akan menghimpunkan gambar-gambar budak-budak. So kita tahulah, tak payahlah kita pergi post gambar anak-anak kita, cucu kita dan sebagainya. So kita berhati-hati. Mereka akan jadikan gambar-gambar bayi ataupun anak-anak kecil ni sebagai kita kata apa, mereka punya modal. Atau mereka akan upload gambar-gambar tersebut di laman web mereka, mereka akan kongsi dengan kawan-kawan mereka dan sebagainya. Sama juga macam orang yang orang panggil apa, yang ketagihan porno kan. Sama juga. Mereka akan cari gambar-gambar perempuan-perempuan yang sama ada yang pakai tudung atau tak pakai tudung, mereka akan cari semua untuk dijadikan bahan untuk mereka untuk mereka jadikan bahan imajinasi mereka dan macam-macam. Ini kita kata kita kena tahu, bukan tak tahu langsung. Jadi macam tak tahu apa, anggap semua orang baik. Ini tak cerdik. Nabi Lut alaihi salam tunjukkan contoh kepada kita. Nabi Lut tahu. Sebab itu Nabi Lut dihalang, dia tak bagi, dia letakkan peraturan, dia larang untuk mana-mana orang untuk dapat untuk datang ke kawasan tersebut kecuali melalui pengetahuan dia. Sebab apa? Satu lagi, kaum Lut juga melarang tetamu datang melainkan melalui mereka. So kat sini dia ada dua, maknanya satu peraturan yang ditetapkan oleh kaum Lut, yakni kaum Sodom, mereka tetapkan
Tak ada mana-mana orang yang boleh bermalam atau boleh jadikan tempat itu sebagai persinggahan, melainkan mesti mereka tahu. So Nabi Lut buat benda yang sama. Tak ada orang yang boleh yang nak datang, sebaiknya mereka tak tak dialu-alukan untuk datang ke tempat tersebut. Kalau nak datang juga mereka perlu mendapat pengetahuan, mendapat keizinan atau mendapat setelah mendapat pengetahuan daripada Nabi Lut. Sebab itu anak dia bila bertemu dengan 3 orang lelaki yang kacak di malaikat tadi, yang dia pun tak tahu, yang dia anak-anak Nabi Lut pun tak tahu, terus balik jumpa Nabi Lut, cerita kat Nabi Lut. Baik. Sebab itu Nabi Lut bawa 3 orang lelaki tadi secara senyap-senyap. Sebab kalau dapat tahu dekat kaum dia, habis. Bila Nabi Lut bawa mereka tanpa diketahui oleh sesiapa pun kecuali isteri dia. So isteri dia yang tahu. Tetapi nak jadi cerita, qaddar Allah, isteri dia inilah yang khianat kepada Nabi Lut. Dia keluar, dia bagi tahu dekat kaum Lut, penduduk Sodom ketika itu, bahawasanya Nabi Lut menerima tetamu yang kacak, yang handsome, yang sangat tampan, yang kamu belum pernah lihat sebelumnya. Maka sebab itulah kaum Nabi Lut Sodom itu datang berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut. Sampai Nabi Lut terpaksa tahan pintu rumah sebab mereka punya gila ni sampai nak pecahkan pintu rumah Nabi Lut. So di sini faedah yang sangat penting. Maknanya kita, ayah kita sebagai ketua keluarga, kita sebagai ibu bapa, kita kena tahu. Bukan maksudnya kita kena ambil tahu sampai kita kena nak tahu sampai detail perincian, kena pergi dulu tempat maksiat tu, nak kena bergaul dengan orang-orang maksiat. Bukan. Sekarang ni tak perlu. Cukup kita tahu keburukan-keburukan yang datang, kita tahu melalui bacaan-bacaan yang umum. Bacaan banyak kan, kita boleh Google sekarang ni, kita boleh tengok apa makna. Contohnya macam kita nak tahu macam mana pemikiran orang yang pedofil contoh. So kita boleh Google. So dia punya apa pemikiran dia, apa yang dia punya cara dia. Kalau kita tengok secara tatabu' wal istiqra', kita kaji. Contohnya macam mana pemikiran sekarang ni kita tengok banyak kes perogol, orang kena rogol bersiri dan sebagainya. Kemudian macam-macam jenayah kan. So kita kena buat sedikit research, sedikit kajian macam mana mereka punya pemikiran. Orang yang nak buat jenayah ni macam mana pemikiran dia? Dan macam mana kita nak tutup pintu-pintu. So kita pun akan buat, kita akan letakkan kita akan lebih berhati-hati, kita akan kawal anak-anak kita, isteri kita dan sebagainya. Kita akan sentiasa berwaspada. Kita tak biarkan anak-anak kita ni keluar bersendirian atau keluar dengan orang yang tak dikenali sebagainya. So kita boleh buat tindakan, kita kata prevention, untuk menghalang, untuk kita kata untuk kita buat persediaan yang lebih baik. Dan yang terakhir, kita bertawakal kepada Allah, berdoa. Itulah kita kata yang asas. Kita serah kepada Allah, tawakal kepadanya, berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Elakkan kita daripada fitnah orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir dan sebagainya. Sebab itu kena ada lah. Maknanya itu yang kita boleh dapat faedah lah. Sebab kalau Nabi Lut tak tahu langsung, macam mana dia nak, kan? Maksudnya modus operandi orang yang jahat ni, macam mana Nabi kalau kata Nabi Lut tak ambil tahu langsung, sudah tentu dia tak tahu. Biar je lah. Tak. Baik, jadi insya-Allah pada kelas akan datang, naktafi bihadzal qadar, kita cukup setakat ini. Insya-Allah pada kelas akan datang kita akan sambung balik membahaskan tentang bagaimana kisah yang berikutnya,
berkenaan kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaumnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.